عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Kita masih lagi pada bab yang ke-15. Sambungan kita muka surat 130, poin yang ke-6, tadabbur bagi bab yang ke-15 terhadap ayat yang ke-13 daripada surah Luqman, ialah bencilah dosa bukan pelakunya. Itu muka surat 130. Kalau buku baru, buku lama muka surat yang ke-91. Jadi kita tengok apa yang diletakkan oleh penulis. Dia fokus untuk poin yang ke-6 ni ialah kalimah wa huwa ya'izuhu, ataupun perkataan al-wa'zu, asal bagi ya'izuhu itu. Dia kata kalimah al-wa'zu bermakna peringatan keras yang mempunyai unsur menakutkan, ataupun az-zajrul muqtarinu bit-takhwif, iaitu ancaman yang ada sekali dalam tu perkara yang menakutkan, untuk menimbulkan kesan dalam hati yang mendengar. Sebab manusia kadang-kadang perlu untuk dikenakan perkataan-perkataan yang dalam dan tajam untuk menampakkan isi pada peringatan tu benda yang bahaya untuk diri dia. Ataupun dalam Al-Quran dia sebut dengan perkataan qaulan baligha, kata-kata yang mendalam. Jadi tak semua dalam konsep menasihati orang dia mesti datang dengan kelembutan, tapi dia kena juga datang dalam bentuk ataupun struktur dia tu, cara penyampaian dia tu ialah benda tu bahaya, ataupun kita boleh sebut unsur tergempak ada dalam tu. Okay. Definisi daripada penulis Ruh Al-Ma'ani, iaitu Imam Al-Alusi, menunjukkan al-wa'zu mempunyai kaitan dengan mesej yang keras ancamannya. Mesej ini disasarkan kepada individu atau kaum yang telah dihadapkan begitu banyak peringatan, namun mereka memilih untuk bergelumang dengan dosa atau syirik. Itu pandangan daripada Imam Al-Alusi. Bila mana Allah Ta'ala mendatangkan cara Luqman nasihat kepada anaknya ialah dengan menggunakan kalimah wa huwa ya'izuhu, maknanya ia datangkan elemen bahaya pada pesanan tu. Dia macam bila mana kita nak beri peringatan tentang bahaya kemalangan, didatangkanlah gambar-gambar orang yang pernah aksiden. Itu dimaksudkan dengan elemen al-wa'zu di sini. Bahaya, kesan daripada melakukan kesalahan tersebut. Apa keburukan yang akan menimpa? Contoh, sampel, testimoni, gambar, apa saja. Nak beri peringatan tentang bahaya dadah, didatangkan jenis-jenis ataupun kesan daripada ketagihan. Ataupun paling simple sekali hari ni ialah kotak rokok yang ada di situ, gambar-gambar yang menunjukkan kesan perokok dalam masa yang lama, merokok dalam masa yang lama. Tapi walau macam mana pun, dia tidak membuang rasa takut orang pun. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik bila mana nanti akhir zaman Dajjal tu dia datang dengan ada dah tadai dia kafir.
tapi orang buat tak peduli. Sebab hari ni di kotak rokok tu dah ada dah bahaya merokok, pun orang buat tak peduli. Jadi kedatangan Dajjal, kalau kita rasa macam macam mana orang boleh ikut Dajjal, sedangkan atas dahi ada kafir. Kafir tak menakutkan pun. Ni rongkong dah terbuka dah hancur, tu pun orang duk isap lagi. Tak menunjukkan bahawasanya kadang-kadang elemen al-wa'dhu pun tak beri kesan pada sebahagian orang. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut perumpamaan hati manusia itu seperti batu yang keras. Thumma qasat qulubukum, kami jadikan hatinya begitu keras. Fahiya kal hijarah, ianya seperti batu. Tapi batu tu pun ada waktu dia lembut. Jadi kata Imam Al-Alusi, waktu Luqman ni dia beri nasihat pada anak dia, maknanya situasi yang berlaku, keadaan sekeliling yang berlaku pada waktu tu ialah keadaan yang menunjukkan bahawasanya sekeliling dalam kehidupan Luqman Al-Hakim, anaknya bahaya. Orang tak peduli dengan benda-benda bahaya. Okay. Itu sebab digunakan al-wa'dhu di situ, elemen al-wa'dhu. Jadi dia sebut, adakah definisi ini menunjukkan anak Luqman sudah sampai tahap memerlukan unsur kekerasan dalam pesanan kerana pesan-pesan penuh kelembutan sudah tidak mengubah keadaan? Soalan ini ditimbulkan. Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala berpendapat, ni dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, kalimah al-wa'dhu menunjukkan Luqman, anak Luqman radhiyallahu anhu itu musyrik dan ayahandanya sedang berjuang memulihkan akidah anaknya. Ni pandangan Ibnu Ashur. Anak Luqman tu bukan satu orang anak yang dengar kata, bahkan dia seorang kafir. Pandangan Al-Alusi, anak dia tak kafir tapi perangai teruk. Pandangan Ibnu Ashur, anak Luqman itu kafir, melakukan kesalahan yang lebih besar lagi, iaitu kekufuran. Kemudian dia sebut situ, dia kata, jika kita membenarkan dakwaan Ibnu Ashur ini, hal ini bermakna kekufuran sesuatu kaum, apatah lagi anak sendiri, tidak sekali-kali menyebabkan Luqman itu menghamburkan kata-kata seperti ya kafir, wahai orang kafir, atau seumpama dengannya. Maknanya waktu nak nasihat tak digunakan elemen penghinaan, merendahkan kedudukan pihak yang kita nak nasihat tu. Nak tunjuk pada kita sini bahawasanya walaupun pesanan yang nak diberikan tu bersifat tegas, bahaya, tapi kalimah panggilan yang digunakan, sapaan yang dimulakan untuk membuka bicara tu, dia mulakan dengan panggilan yang paling lembut dulu. Sebab nak tackle orang untuk dengar. Ini juga berkaitan dengan metodologi dakwah. Satu orang dia nak berdakwah, dia datangkan elemen-elemen kelembutan pada awalnya. Lepas pada tu dia fokus kepada bahaya yang nak disampaikan daripada pesanan yang dia nak bawa tu. Kemudian dia sebut lagi situ, perhatikanlah kalimah wahai anak kesayanganku, ya bunayya, yang diungkapkan oleh Luqman sebanyak 3 kali. Hal ini menunjukkan kekerasan sikap anak tidak pun menghentikan daripada terus menasihat dan menasihati. Maknanya proses menasihat itu berjalan dengan baik, walaupun sebahagian mufassirin menggambarkan keadaan Luqman Al-Hakim itu anak dia teruk, anak dia berada dalam keadaan yang teruk. Kekerasan sikap anaknya itu tidak pula menyebabkan emosi ayah berada di luar kawalan. Nabi Nuh AS sendiri dalam surah Nuh masih memanggil anaknya sama seperti Luqman memanggil anaknya, iaitu ya bunayya. Panggil elok tapi bahaya diterangkan. Itu maksud dia. Jadi kalimah al-wa'dhu nak sebut pada kita, isi kepada nasihat tu jelas. Maknanya beritahu apa yang kamu buat ni bahaya, apa yang anak ni dah buat bahaya. Dia tak kata sebenarnya yang kamu buat ni betul, tapi kalau boleh buat macam ni. Itu cakap macam tu tak nak. Itu bukan kaedah nasihat yang betul. Sebab bila mana dia dah kata sebenarnya tak salah pun, dia akan pegang yang tu. Termasuklah para pendakwah, bila mana dia nak menerangkan bahaya satu benda dalam agama, kena guna kaedah tu. Terang dekat orang,
bahasa lembut, tapi mesej yang nak disampaikan, benda tu bahaya, kena jelas. Bila mana orang tanya, amalan ni betul ke tidak? Kita kena jawab. Kalau kita tahu amalan tu betul, ada sandaran, tak apalah, kita tahu benda tu betul. Tapi kalau amalan tu tak betul, kita tak boleh jawab dengan kaedah sebenarnya boleh, tapi kalau boleh. Sebab jawapan seperti ini, dia tak jelas. Dia tidak mengandungi unsur al-wa'zu. Kita kena sampaikan benda tu dengan jelas. Tapi bahasanya ataupun lenggok bahasa, intonasi dia mesti pada intonasi yang paling rendah dan paling perlahan, mengikut kepada pihak yang bertanya pada kita. Kalau orang tu orang yang banyak lagi benda yang dia tak tahu, maka cara intonasi dia mestilah lebih perlahan lagi. Tapi kalau orang tu orang yang belajar, mungkin kerana malas dia ataupun mungkin kerana degil dia, mungkin intonasi dia agak sederhana ataupun agak tinggi sikit. Nak sebut pada kita bahawasanya cakap jangan berbelit. Nak beri nasihat, nak beri peringatan, nak beri bahaya, jangan berbelit. Sebab tu signboard jalan, benda-benda bahaya, dia kena jelas. Tuan-tuan tengok signboard jalan. Kalau dia nak kata jalan tu ada harimau, dia kena beritahu harimau. Dia tak boleh buat gambar kijang. Tuan-tuan pergi daripada Perlis nak pergi ke Kuala Timur, lalu gerik apa semua, peringatan yang dikeluarkan ialah haiwan liar melintas. Dia tak kata haiwan jinak melintas. Sebab kalau dia sebut macam tu, akhirnya orang yang bawa kereta rasa, oh jinak je, tak ada hal. Sebab tu dia horn gajah tu. Punya jinak, dia pun pijak bonet kereta-kereta. Sangat jinak. Itu antara sebab signboard tak jelas. Sebab tu pihak yang membuat peringatan, dia akan jelaskan lambat ni. Dia tak akan orang kata apa, cakap berlapik. Dia tak kata kawasan tu ada tanda motor tapi jalan tu tak ada kot, boleh nak pergi. Tak. Kalau bahaya, kata bahaya. Jangan menyebabkan orang rasa okey pada apa maklumat yang kita beri dan akhirnya orang tu terjerumus dalam kebahayaan. Itu dia. Sebab tu apa-apa saja benda-benda yang berkaitan dengan amaran, dia kena jelas. Tuan-tuan ingat waktu COVID-19 dulu, bila mana pihak kesihatan dia beri peringatan kepada kita jelas. Jangan ada apa-apa kontak sosial ni. Keluar tak boleh, jelas. Dia tak kata keluar boleh, benda tu kena kawal lah, tak. Terus kata tak boleh. Dia tak akan bagi separuh-separuh, 50-50, tak bagi. Sebab dia tahu efek lebih besar. Walaupun orang macam ragam, orang macam latah dengan sebab larangan-larangan yang tak mampu lagi difahami. Sebab kebiasaan biasa keluar, tiba-tiba tak boleh keluar, dia satu benda yang lemah perut bagi orang yang tak faham benda tu. Tapi kena cakap bagi jelas. Okay. Dia bagi contoh surah Hud ayat yang ke-42. Allah Ta'ala sebut cerita tentang peringatan Nabi Nuh kepada anaknya dan cara Nabi Nuh panggil anak dia. Ayat 42, wahiya tajri bihim fi mauj. Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak. Kal jibal, yang mana ombak itu seperti gunung ganam. Ni cerita waktu bermulanya pelayaran. Wa nada Nuhun ibnahu, lalu memanggillah Nabi Nuh akan anaknya. Wa kana fi ma'zilin, yang mana pada waktu itu anaknya sedang berada di tempat yang terpisah daripada kaumnya yang kafir. Maknanya anak dia tak ikut kelompok yang selamat ataupun yang duduk atas kapal, dia ma'zil, dia terasing, dia ikut yang tak betul. Nabi Nuh nampak, Nabi Nuh pun berkata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak, masuklah ke dalam tempat yang selamat ataupun naiklah kapal ni bersama dengan kami. Dia guna perkataan ya bunayya. Dia beritahu benda tu bahaya. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan duduk lagi bersama dengan orang-orang yang kafir. Penggunaan panggilan itu, seruan yang digunakan ialah seruan kesayangan ataupun seruan yang intonasi dia rendah. Tapi isi kepada peringatan tetap jelas. Nak sebutnya tadabbur ayat yang ke-13
bila mana kita tengok Luqman Al-Hakim, sayang dia kepada anaknya tidak menyebabkan dia menyembunyikan kebahayaan daripada apa yang anak dia buat. Kita tak ikut seperti mana cerita anakku Ustaz Ali. Dia tak cerita habis bahaya. Akhirnya apa jadi? Akhirnya kerosakan demi kerosakan yang bakal berlaku. Kerana tak jelas dalam memberi maklumat bahayanya benda tu kepada anak yang disayangi. Anak tu disayangi, tapi kita lebih sayang dia daripada dia terjatuh dan terjerumus ke dalam benda-benda yang menghinakan ataupun membahayakan. Sebab tu bila mana kita tengok elemen al-wa'zu ni beri peringatan, ianya ialah satu metodologi dakwah yang paling berat untuk diaplikasikan. Sebab orang yang tahu benda tu bahaya, dia berhadapan dengan orang yang tak faham bahayanya di mana. Tak faham. Macam sebahagian masyarakat, bila mana kita tahu benda ni bahaya, fahaman ni bahaya, kelompok ni bahaya, tapi dia ambil masa betul untuk bagi nampak benda tu bahaya. Bila? Dan tabiat manusia ni, dia akan tahu benda tu bahaya sehingga dia kena, baru dia akan ambil pengajaran di atas kebahayaan benda tu. Kebanyakan manusia macam tu. Ada sebahagian orang, dia ada maklumat benda tu bahaya, dia terus berjaga-jaga. Yang ni okey. Tapi ada sebahagian orang tak, dia langgar dulu, barulah dia buat conclusion, benda ni bahaya atau tidak. Tapi kalaulah waktu dia langgar tu mencelakakan dia secara total, maka dia tak akan sempat ambil pengajaran apa-apa pun. Orang yang ambil pengajaran pada dia, sebab dia dah celaka dah, dia dah binasa dah. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya al-wa'zu berjalan, tapi pihak yang mengambil perhatian terhadap peringatan masih lagi tergantung. Ada yang betul-betul ikut, ada yang betul-betul ambil perhatian, ada yang tak ambil perhatian. Itu yang nak disampaikan. Okay. Seterusnya, bab yang ke-16. Luqman mengajar tafsir kepada para sahabat, tadabbur ayat yang ke-13. Masih lagi tadabbur ayat yang ke-13. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata, telah turun atas Rasulullah satu ayat yang sangat membimbangkan kami, iaitu firman Allah Ta'ala surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak akan mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman dengan makna kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Ayat tu turun pada Nabi, menyebabkan para sahabat dan Nabi sendiri pun risau. Macam mana nak berinteraksi dengan sebaik mungkin dengan ayat ni. Lalu aku berkata ni ialah merujuk pada Abdullah bin Mas'ud. Siapakah dalam kalangan kami yang tidak pernah menzalimi diri kami sendiri? Sebab dia faham zalim tu ialah meletakkan benda yang tak betul pada satu tempat. Dia faham secara umum macam tu. Lalu Nabi SAW pun menjawab dengan jawapannya, bukanlah kezaliman dalam ayat ini seperti yang kalian sangka. Kezaliman dalam ayat ini berdasarkan apa yang diterangkan oleh seorang lelaki saleh, iaitu Luqman Al-Hakim, iaitu inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. Sebab ayat yang ke-82 surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Okay. Kalau kita perhati kalimah yang digunakan oleh Tuhan untuk menggambarkan campur aduk tu, walam yalbisu imanahum bizulmin. Tidak memakai iman mereka itu dengan kezaliman. Perkataan yalbisu ialah kita pakai pakaian kita. Perbuatan memakai sejenis pakaian itu disebut sebagai yalbisu. Libas maksudnya pakaian. Yalbisu. Nak sebut sini ialah kesyirikan, ia benda yang sangat-sangat samar boleh berlaku pada satu orang. Dia ada kesyirikan yang jelas dan dia ada kesyirikan yang samar. Contoh, sebab Tuhan gunakan perkataan yalbisu,
Dia nak beri gambaran, ada orang dia pakai pakaian dia tu tak betul. Daripada jauh lagi nampak tak betul. Contoh, dia pakai baju Melayu atas. Baju Melayu orang lelaki, dia seorang lelaki, dia pakai baju Melayu. Atas ni baju Melayu, ada poket 3 apa semua, kancing pun ada 5. Bawah dia pakai gaun perempuan. Jelas nampak tak betulnya. Walaupun dia pakai atas sampai bawah menutup aurat. Ini dia panggil yalbisu, mencampur adukkan pakaian itu antara perempuan dengan lelaki. Duk ada sekali di situ. Okey. Yang ni kita boleh umpamakan kesyirikan yang jelas. Dia sembah, dia pakai juga pakaian lelaki, dalam masa yang sama dia pakai pakaian perempuan. Dia pun salat, dalam masa yang sama dia pun sembah berhala. Itu maksud dia. Okey. Yang satu lagi lebih bahaya ialah dia pakai pakaian lelaki semua. Baju Melayu seluar dia, cuma baju dia beli, seluar dia curi. Itu. Yang ni tak nampak. Yang ni tak diketahui. Ada bahagian-bahagian pakaian dia yang diambil dengan cara yang tak betul. Ini pun disebut sebagai kezaliman. Sebab tu kesyirikan itu dia besar. Kesyirikan sini kita jangan faham ianya bermaksud hanya menyembah berhala. Termasuk kesyirikan sini ialah kita mengambil benda-benda lain yang biasanya dia bukan sembahan berhala. Contoh ruang yang paling halus sekali kesyirikan. Kita rasa kita buat benda tu. Kita yang menyebabkan benda tu terhasil. Perasaan tu kan datang dalam hidup kita kadang-kadang. Kita tengok rumah kita, kita rasa macam ni titik beluh kita. Benda ni tidak menyebabkan orang yang mengucapkan perkataan ni sampai dia murtad. Dia tak murtad. Tapi ruang tu iblis suka. Syaitan suka. Sebab ruang-ruang ini boleh menumbuhkan lagi rasa keakuan dalam diri manusia. Rasa keakuan ni maksud dia apa? Aku lah ni, usaha aku ni. Dia bukan penyembah berhala, cuma dia telah downgrade apa yang Tuhan letakkan pada kehidupan dia, sehingga dia rasa apa yang dia dapat sekarang tu daripada usaha dia. Sikit je. Dia cuma sikit. Macam saya sebut tadi dah, baju Melayu atas sampai bawah. Baju Melayu, seluar pun seluar baju Melayu. Tapi yang tersembunyinya ialah ada satu bahagian yang dia curi. Ada yang satu bahagian dia beli secara halal, satu lagi dia ambil secara haram. Itu yang disebutkan dengan lam yalbisu. Jangan memasukkan, memakai. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang kata apa hakikat pakaian tu di antara kita ni. Sebab kita tak nampak dekat mana kelicikan itu berlaku. Jadi ayat yang ke-82, bila mana Tuhan guna perkataan lam yalbisu, nak sebut pada kita jaga-jaga, hati-hati dan waspada. Kesyirikan boleh masuk pada ruang yang kita tak sangka. Sebab tu ayat 13 surah Luqman tu beri pesanan, syirik itu kezaliman yang sangat besar. Besar jangan kita nampak besar dengan makna straight to the point sembah berhala, bukan. Besar maknanya ialah ruang syirik tu nak masuk luas. Ruang syirik tu nak masuk sangat luas. Kok mana syirik nak masuk? Macam-macam jalan. Bukan hanya penyembahan berhala. Rasa hebat pada diri sendiri. Sebab tu Nabi bahagikan syirik, ada syirik jali dengan syirik khafi. Syirik jali jelas, kita sembah selain pada Allah Ta'ala, buat ritual. Syirik khafi lebih dibimbangi lagi. Sebab tu ada riwayat Nabi sebut, lebih aku bimbangi kepada umat aku tu ialah kesyirikan secara tersembunyi berbanding fitnah Dajjal. Walaupun hadis ni ada pertikaian sikit. Nak sebut pada kita bahasanya syirik khafi ni semua orang boleh terbabit. Orang yang belajar agama, orang tak belajar agama, orang dah jadi ahli ibadah, orang yang jadi belum lagi ahli ibadah, semua kesyirikan tu boleh masuk. Semua ruang. Sebab ia sangat licik. Termasuk saya yang cakap pun tak selamat pada ruang tu. Kadang-kadang kita mengajar, kita rasa macam kita pandai. Situ ruang tu boleh masuk, ruang tu boleh masuk. Kita yang mendengar, kita rasa macam kita pandai pun boleh masuk ke ruang tu. Ruang-ruang yang sangat luas. Sebab tu perkataan yang digunakan ialah azim. Dia tak guna perkataan inna syirka la zulmun kabir. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, tapi kezaliman yang agung sebenarnya.
Sebab dia punya ruang tu masuk, boleh masuk di mana-mana bahagian. Jadi ayat 13 bagi surah Luqman telah memberi penjelasan kepada para sahabat untuk faham ayat 82 surah Al-An'am. Sebab tu Luqman telah menjadikan konten paling besar pesanan dia pada anak dia, isi paling banyak sekali ialah bahaya syirik. Bahaya syirik. Saya selalu sebut daripada awal lagi kita bincang risalah ni, Luqman ni dia bawa cerita pada anak dia, hati-hati dengan syirik. Syirik ni banyak ruang boleh masuk, dan syirik khafi lebih luas berbanding syirik jali. Macam realiti hidup kita hari ni lah. Kita boleh katakan, tuan-tuan, puan-puan, saya sendiri pun, kita boleh yakinlah dengan realiti orang Melayu Islam Malaysia ni. Nak sampai kepada sembah berhala, masuk rumah berhala, masuk rumah agama lain, tempat ibadat agama lain, nak sembah, kita boleh katakan 90% tak berlaku. Orang Melayu tak akan buat sampai ke tahap tu, walaupun dia bukan daripada kalangan orang yang jaga sembahyang. Kita nak tengok satu orang Melayu, dia nama dia dah Muslim semua, dia nak pergi ke rumah ibadah agama tertentu, nak masuk gereja, walaupun dia tak sembahyang, tapi dia tak buat benda tu. Dia tak akan ambil colok, dia ikut sekali, dia tak akan buat. Tapi dia nak syirikkan Tuhan dekat mana? Dekat usaha yang dia buat, career yang dia sedang terlibat padanya, kerja yang dia sedang duk buat, pangkat yang dia sedang duk pegang sekarang, kedudukan yang dia sedang duk ada, pengaruh yang sedang dia duk ada, kepandaian dia, kesempurnaan tubuh badan dia. Ini ruang-ruang boleh masuk. Sebab tu ada orang, dia rasa rezeki dia masuk kerana rupa parasnya. Situ ruang kesyirikan. Situ. Ada orang dia rasa rupa paras dia sempurna, dia minta kerja apa pun laku, dia buat apa benda pun orang tak akan kecewakan dia. Lalu dia rasa dia dapat hidup kerana rupa parah dia. Situ ruang kesyirikan. Yang kedua, ada orang dia rasa dia boleh hidup dan dia dapat kesenangan kerana kepandaian dia, kerana CJ dia, kerana apa yang dia belajar apa semua, kepetahan dia apa semua. Situ ruang kesyirikan. Dia tak sampai menyebabkan orang tu keluar pada Islam. Itu yang disebut dalam surah Al-An'am tu, lam yalbisu, jangan pakai sekali. Sebab tu kalau tengok dalam hukum fiqh kan, dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, apakah hukum salat di tanah yang dirampas, al-ardul maghsubah? Adalah kitab-kitab fiqh. Kita rampas tanah orang, kita salat 5 waktu atas tanah tu. Ada sebahagian mazhab kata sah, salat dia sah. Cuma kalau saya tak silap ni mazhab Hanafi ataupun Maliki, antara Hanafi ataupun Maliki, mengatakan salatnya tidak sah, kerana dia mencampur adukkan antara yang batil dengan yang hak. Sebab tu akan ada perbincangan, orang yang salat dengan pakaian curi, orang yang salat pada tanah yang dia zalimi hak orang. Nak sebutnya dia berekoran daripada ayat tu lah, ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat ke-82 tu. Ada perbahasan, ada perbahasan tentang benda-benda seperti ini. Nak sebut pada kita bahawasanya benda ni ialah ada nilai dalam agama. Sebab satu orang tu perlu bersih suci. Sebab itulah intipati daripada doa iftitah. Bila mana Nabi ajar pada kita, ada satu doa iftitah riwayat pada Ibn Abbas, Allahumma naqqini min khatayai, ya Allah bersihkanlah aku daripada dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, seperti mana engkau bersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Sebab apa? Poinnya ialah supaya tidak bercampur antara kezaliman dan juga keimanan dalam diri manusia. Dalam erti kata lain, mudah tak benda tu nak bercampur dalam hidup kita? Mudah. Kalau para salafus salih dulu membimbangi benda tu berlaku pada diri mereka, walaupun zaman mereka tu tidak menyebabkan benda tu mudah berlaku, maka kita akhir zaman ni lagi besar ruang kebimbangan yang perlu ada. Dengan sebab hidup kita sekarang ni memang terbuka ruang-ruang bercampur antara iman dengan kekufuran ataupun kezaliman. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa yang disebut. Dia kata hadis ini menunjukkan dua perkara.
Pertama, bimbangnya para sahabat pada setiap ayat-ayat Allah yang diturunkan sama ada mengandungi perintah atau larangan. Yang seterusnya, mereka tidak sasarkan ayat itu kepada orang lain, melainkan diri mereka sendiri, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah. Kedua, huraian Nabi yang mengaitkan surah Al-An'am dengan surah Luqman jelas menunjukkan pendekatan terbaik dalam pentafsiran Al-Quran itu sendiri, iaitu mentafsirkan ayat dalam satu surah dengan ayat dari surah yang lain. Ini kerana Al-Quran jika dilakukan tadabbur tidak akan ditemui pertembungan mesej antara satu sama lain. Maknanya daripada hadis yang kita dengar tadi tu, hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu, ialah at-tarabut. At-tarabut tu maksudnya ialah hubung kait ayat ni dengan ayat ni, ayat ni dengan ayat ni. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, bila mana orang tanya pada dia, apakah benda yang paling terbaik sekali untuk dibuat dalam hidup ni, selepas daripada ibadah wajib, salat 5 waktu, puasa apa semua, dia kata musafahatul Quran. Dia tak guna perkataan tilawatul Quran, dia guna perkataan musafahatul Quran. Musafahah maksudnya ialah kerap membelek-belek Al-Quran. Tapi bukan maknanya belek saja. Baca, beri perhatian pada ayat-ayat yang ada persamaan maknanya, ataupun hubung kait ayat ni dia bagi pembayang, maksud dia duduk pada ayat lain. Sebab tu orang pernah tanya Imam Ahmad bin Hanbal, ni dalam Syiar Alam An-Nubala ada, sepanjang kamu baca Quran, musafahatul Quran, apa benda yang paling bahaya sekali yang kamu nampak dalam Al-Quran daripada dosa? Dia kata dosa yang paling bahaya sekali sepanjang dia musafahatul Quran ni ialah dosa riba. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang keadaan, suasana dan apa yang bakal kena pada pemakan riba itu. Tidak ada dosa yang dilakukan sehingga diisytihar perang melainkan pemakan riba. Pemakan riba je kena diisytihar perang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Siapa-siapa yang terlibat dengan riba, Allah Ta'ala isytihar perang ke atasnya. Perang daripada Allah dan Rasul ke atas pemakan riba. Pemakan riba ni bukan pemakan riba yang juta-juta, pemakan riba yang ringgit-ringgit, RM1, RM2 pun kena. Sebab tu kata Imam Ahmad, aku melihat dosa riba yang paling besar. Bukan dia nak kata tinggal salat tu tak besar. Kita tahu dalam mazhab Hambali ni, orang tinggal salat tu kufur, keluar pada Islam. Cuma hubungan dia dengan Quran ni, dari segi nak sebut hubungan dia dengan Quran, dia memberi sudut pandang dia terhadap penelitian dia dengan Quran. Sebab tidak ada dosa yang ada unsur perang, diisytihar perang, melainkan pemakan riba. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian ada masa lagi, kita masuk yang ke-17 tu, bab yang ke-17, beban dakwah di sebalik kalimah al-wahn, tadabbur ayat yang ke-14. Habis dah tadabbur ayat yang ke-13, sekarang ni masuk tadabbur ayat yang ke-14. Kita dah tengok pada perbahasan awal dulu, ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 dalam surah Luqman disebut sebagai idkhal ilahi. Idkhal ilahi maksudnya apa? Pencelahan Tuhan yang berada di tengah-tengah pesanan Luqman. Sebab pesanan Luqman hanyalah pada ayat yang ke-13 tu. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Tu pesanan pertama. Kemudian ayat yang ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah. Kemudian ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis salah. Kemudian ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas. Kemudian ayat yang ke-19, waqsid fi mashyika waghdud min sautik. 4 ayat saja berkenaan dengan pesanan Luqman. Ayat 13 sampai ayat 19 tu, ayat yang ke-14, 15 tu dia panggil idkhal ilahi. Kalau kita tengok dalam Quran, muka surat 412 dalam mushaf, satu muka surat tu 4 ayat pesanan Luqman, 2 ayat idkhal ilahi. Maknanya Tuhan mulakan Luqman berpesan pada anaknya tentang bahaya syirik, lepas tu masuk tentang keperluan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Sekarang kita nak tengok idkhal ilahi pada ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi
kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua ibu bapanya yang telah bersusah payah menjaganya, terutamanya ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan telah menyebabkan bayi itu berada dalam tempoh penceraian susunya selama 2 tahun. Maknanya 9 bulan mengandung plus lagi 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dengan sebab susah payah mak kamu tu, maka syukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, dan kepadakulah tempat kembali kamu semua. Okay. Dalam buku kita dia sebut, sulitnya seorang ibu memikul beban anak yang dikandung digambarkan oleh Allah dengan kalimah wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Sebab sifat perempuan tu memang lemah dah pada asalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam surah An-Nisa Tuhan sebut, lelaki lebih qawwam. Qawwam tu maksudnya lebih kuat, tegak dan siap siaga menghadapi benda-benda yang besar, kurang cepat melata. Dia dah lemah, dia diberi lagi ujian mengandung. Diberi lagi ujian mengandung. Okay. Tidak lain tidak bukan kerana si ibu percaya apa yang dikandungnya ialah masa depannya sendiri. Meskipun tidak nampak dengan mata, namun kelak itulah sumber kebahagiaan pada hari itu. Lemah di atas lemah maksudnya ialah ujian yang akan ditanggung oleh seorang ibu bila mana dia mengandungkan anak. Dari segi alahannya, dari segi apa yang dia kena provide, kena sediakan waktu nak jaga kandungan tu. Nak tunjuk pada kita bahawasanya itu ialah benda yang besar dan ia bukan benda yang mudah. Tapi poin yang kita nak sebut sini sebagai ringkasan, sebab saya tak nak baca semua, kita nak berhenti dah ni. Nak sebutnya ialah Tuhan beritahu bagaimana lemahnya ibu kamu terhadap kandungan yang dia bawa tu, tapi dia telah memberikan perhatian dan dia telah memberikan sepenuh hati dia untuk dia jaga betul-betul. Lalu aku minta kamu untuk buat baik pada mak dan ayah kamu, maka buat baik kamu kepada aku lebih utama berbanding buat baik kepada mak dan ayah. Sebab kita kena tengok poin dia nak sebut sini ialah macam mana Allah Ta'ala campakkan kepada seorang ibu, dia boleh kesian pada anak dia. Sudah pasti ada juga ibu-ibu yang tak kesian pada anak dia, terutama orang yang jenis perangai tak apa elok semua ni, yang Tuhan jadikan dia mengandung buang anak, beranak buang anak suka hati ni. Cuma Tuhan campakkan rasa kesian ibu kepada anak yang dia kandung. Rasa kesian tu, rasa nak jaga tu Tuhan yang beri. Sebab saya nak kaitkan dengan isu kesyirikan. Sebab berapa ramai orang dalam bab taat pada mak ayah ni, dia tersyirik di situ. Di situ dia buat baik pada mak ayah, dia sedang mensyirikkan Tuhan pada buat baik terhadap mak ayah tu. Kita beri lalu azan, nanti kita bagi simpulan sikit. Okey, sikit lagi saya nak sebut. Ayat yang ke-14 ni Allah Ta'ala mencelah di situ. Ialah dia nak beritahu pada kita, dicampakkan rasa kesian ibu kepada anaknya, itu datang pada Allah Ta'ala. Bila anak tu dah membesar, dah boleh beri jasa pada mak ayah, beri jasa dia tu kerana dia nak mentaati Allah Ta'ala. Dia bukan nak, orang kata apa, dapat appreciate penghargaan pada mak ayah dia. Bukan yang tu. Sebab tu sama ada dia dihargai ataupun tidak dihargai, buat baik pada mak ayah ialah tuntutan daripada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia buat baik itu, mak ayah dia tak pernah hargai, bahkan diperlekehkan, bahkan direndahkan oleh adik-beradik yang lain. Dan dalam masa yang sama pun, mak ayah yang tidak diberi layanan baik oleh anak, dia tak perlu terkesan lebih-lebih sangat. Dan dia tak perlu bangkit semua benda yang dia dah beri pada mak dia, yang dia dah beri pada anak dia. Sebab dia kena sedar, dia beri tu tanggungjawab dia yang Allah Ta'ala perintah. Sebab tu dia tak boleh. Sebab tu orang kita kan tengok drama,
Drama ni salah satu daripada sumber ilmu lepas pada Quran hadis lah. Okay. Tengok drama kan. Drama ajar. Bila mana anak tu deraka, mak tu kata, aku tak halal susu aku. Siapa hang? Kita boleh persoal balik. Siapa dia untuk dia tak halal kan? Susu dia tu dia buat sendiri ke? Tak apa. Allah Ta'ala yang jadikan. Tak boleh bangkit benda tu. Bukanlah kita nak kata perbuatan deraka anak tu betul. Tapi percakapan kita tu, kita sedang menjadikan diri kita tu seolah-olah tempat ilah kedua kepada anak. Seakan-akan Tuhan tak. Ini yang saya kata ruang-ruang keberhalaan tu wujud tu. Buat baik pada mak ayah kerana Tuhan suruh. Dan mak ayah, kalau anak buat baik, jangan kita rasa kita dewa pula. Kita jadikan anak tu dalam momentum ibadahnya. Jangan jadikan dia tu tergelincir kerana ibadah. Sebab kita pun manusia yang masih lagi terdedah dengan bisikan syaitan. Kita pun masih lagi kurang sempurna. Jadi bila mana dua-dua pihak menyedari benda ini, dia akan tahu suruhan buat baik dan suruhan tanggungjawab pelihara anak ialah perintah Tuhan. Dapat kebaikan pada benda tu yang dah kita buat, lepas kita jaga anak, anak buat baik pada kita, itu bentuk daripada kemuliaan. Tapi kalau anak tak buat baik, tak peduli kan, tak beri apa-apa problem kepada kita. Dan jangan sekali-kali meniatkan anak ni dengan tujuan kita nak ambil hasil dah tu masa nanti. Jangan benda tu. Sebab benda tu boleh mengganggu. Termasuklah juga anak pun, bila mana dia nak baik pada mak dan ayah dia, jangan dia rasa seolah-olah kebaikan itu exactly mai pada mak dia. Memang mak dan ayah pintu, tapi semua kebaikan yang berlaku dalam hidup kita kadang-kadang bukan kerana pintu tu saja. Ada pintu lain. Sebab ada orang, saya sebut ni sebab ada orang dia ambil mudah. Dia ambil mudah macam mana? Dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak bayar zakat. Cukup dia bagi duit kat mak ayah dia bulan-bulan, dia bawa mak ayah dia pergi haji, dia bawa mak ayah dia pergi umrah, dia dah rasa dia dah berbakti pada Tuhan. Salah. Totally benda tu salah. Benda tak betul, tak cukup. Dia jangan rasa Tuhan beri dia senang apa semua. Satu tu je, tak. Kadang-kadang itu boleh jadi istidraj juga pada sebahagian orang. Buat semua benda. Benda-benda wajib semua kena buat. Bukan berpada dengan yang tu. Tapi kalau dia buat baik kerana dia tinggal salat tu, tapi buat baik pada mak ayah tu, dia tinggal salat tu kerana dia akui dia malas dan dia sedang berusaha, tu cerita lain. Dia sedang nak upgrade diri dia. Kan ada orang dia memang slow situ, laju sini. Tu biasa di kalangan manusia. Cuma kita kena tahu hak Tuhan tetap utama berbanding hak kepada ibu bapa. Hak Tuhan tetap utama. Okey. Jadi pencelahan Tuhan itu nak beritahu mak ayah tetap kena buat baik, tapi menyembah Tuhan dan tidak mensyiriknya lebih utama untuk diberi perhatian. Kita berpada situ untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.